Apa itu koordinat? Koordinat ni bab 7 dalam tingkatan 2. Okay, sebelum ni awak dah belajar koordinat di dalam geografi. Jadi cikgu paparkan balik dalam buku teks tu. Okay, dalam buku teks yang menunjukkan koordinat. Ni dia, awak nampak kan? Dengar ke suara cikgu ni? Okay, sebabnya cikgu tak buat echo dah ni. Dengar clear kan? Tak masuk echo kan? Tapi bila tak ada echo, cikgu tak dengar suara cikgu. Okey ya. Jadi ini dia koordinat dia. Dia adalah satu garisan maya yang kita bina untuk senang kita tahu lokasi kita di bumi ni. Ini koordinat. Semasa geografi kita belajar bumi ni pusing sampai sana, ada 180 darjah longitude dan ada 90 darjah latitude. Dia namakan macam tu. Dalam matematik, kita belajar koordinat ni dengan menggunakan graf Cartesian. Okey, jadi gambaran pertama cikgu tunjukkan pada awak, inilah dianya. Okey, kita pergi kepada gambaran kedua pula. Okey, ini dia gambaran koordinat dia. Di sini gambarnya tak berapa jelas, tapi awak boleh tengok dalam buku awak. Okey, yang dalam matematik ni kita akan belajar mencari jarak daripada satu tempat ke satu tempat dengan mengira kadar dia pada jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, mengufuk tu ialah jarak mendatar ke kiri atau ke kanan. Mencancang pula ialah jarak ke atas ataupun ke bawah. Okey. Dan cikgu nak terangkan jarak ini dia tetap positif. Kalau kita tanya berapakah jarak dari Ipoh ke Kuala Lumpur? 200 km. Berapakah jarak Ipoh ke Perlis? 220 km. Contohnya. Okey, ke Perlis ke utara kita kata positif. Ke selatan, ke Kuala Lumpur ke selatan kita kata negatif. Negatif atau positif, jarak tetap nilai dia positif. 200 positif ataupun 220 positif. Okey, faham kan pelajar-pelajar? Jadi bila kita kata jarak tu mesti positif. Okey, jadi di sini contohnya cikgu nak tanya berapakah jarak daripada padang futsal ke masjid. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jarak mencancang, jarak mengufuk dia 8. Dan jarak mencancang dia ke atas 1. Okey, faham kan? Jadi dalam pembelajaran, Allah, bising ni. Terganggu tak dengar bunyi ni? Boleh dengar ke kelas? Ya, sebab sebelum cikgu tu dia bertukang. Okay. Dia tengah buat owning, jadi bising sikit. Okey. Jadi jarak dia ialah 8 mengufuk dan 1 mencancang. Okey, kita tengok berapakah jarak masjid ke kedai. Cuba kira berapa jarak dari masjid ke kedai. Okey, 6 2 6. Okey, jawapan dia 2 6 tu ke bawah. Okey, faham kan? Jadi dua perkara yang kita nak terang di sini. Sampai yang ketiga. Okey, daripada jarak-jarak tadi kita akan lukis dalam bentuk macam ni. Berapa jarak mencancang, berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang. Do you get the message? Okey, cikgu tunggu soalan apa awak nak tanya. Sekarang ni kita dah belajar jarak mengufuk. Contoh yang pertama tadi kita dengar daripada padang futsal ke masjid ialah 8 1. Jadi jarak mengufuk 8, jarak mencancang 1,
Dan dia beritahu sini saat 8 tambah 1, 9. Okey. Padang rumah ke futsal. Okey. Ini daripada padang rumah pada futsal ke masjid. Daripada okey, cikgu pada potongnya ni contoh satu je. Okey, yang ni faham ke? Ada apa-apa nak tanya ini? Tak ada. Ada lagi 5 orang tu tak ada soalan apa-apa? Okey ya? Lagi 6 orang ni? Okey ya? Okey. Jadi, walaupun dia beri di sini 9, 8 tambah 1, 9, ini hanya nak menunjukkan jarak mengufuk dan mencancang. Bukan jarak sebenar. Jarak sebenar ialah jarak yang warna merah ni. Ni. Yang ni kita akan belajar sikit lagi. Cikgu ulang balik satu-satu. Semalam jika cikgu terangkan dia agak laju. Jadi hari ini cikgu terang dia boleh pelan-pelan. Kalau tidak faham, sila bersuara. Okey. Jadi ada 2 dah kita ambil contoh tadi. Satu lagi ialah jarak mengufuk 2, jarak mencancang 6 ke bawah. Okey. 2, 6. Okey. Jadi kita buat di sini 2 tambah 6 sama dengan 8. Okey. Dan 8 ini bukan jarak sebenar. 8 ini ialah nak beritahukan jarak mengufuk tambah jarak mencancang. Okey, kita pergi ke buku surat seterusnya sekejap. Okey, cikgu sedang kira pada muka surat seterusnya. Sekejap ya. Ada Vicky Chai pun masuk. Okey, selamat datang Vicky Chai. Okey, kelas dah mula dah. Okey, kita pergi ke yang ke seterusnya. Sekejap, cikgu ambil dulu. Okey. Insert. Ambil banyak sikit. Yang keempat. Yang kelima. Ya. Tak nampak apa. Memang cikgu belum tunjuk. Sebab cikgu tengah insert dulu. Cikgu tengah ambil gambar tu. Jadi masa cikgu ambil gambar tu, cikgu tak tunjuklah kat kamu. Nanti boring tengok cara cikgu ambil gambar tu. Kan cantik gambar tu pun. Okey, yang keenam. Gambar. Okey. Tapi cikgu rasa yang ni cikgu dapat ajar dengan laju sebab semalam dah faham. Yang ketujuh. Tapi jika tidak faham, sila bertanya. Ada 9 benda yang cikgu nak terangkan. Dan sekarang dah ketiga, maknanya boleh faham lah tu. Yang ke-8. Jika ada soalan, boleh tanya on the spot. Kirim Telegram. Kita bincang. Okay, yang ke-9. Okay. Okay. Yang ke-4. Okay. Kita kembali balik kepada pelajaran tadi. Okay, ini dia jumlah pelajar yang masuk. Berapa? 7 orang. Okay, di sini. Sekarang ni contoh yang diberi untuk mengira jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okay, jarak A ke B. Kita sebelum ni belajar mengira kotak. Okay, dalam graf Cartesian,
nilai pada graf tu mungkin ada skala. Pada awalnya ketika satu kotak satu, tapi ada kalanya satu kotak tu dua. Contohnya pada gambar rajah A tu, pada paksi X dan paksi Y sama-sama satu. 1, 2, 3, 4. Tapi bila soalan B, pada paksi X, satu unit atau satu kotak sama dengan 5. Jadi satu skala ada 5. Dan satu kotak pada Y sama dengan 2. Anda nampak ke tu? Okey, ini A, ini B. Nampak kan? Okey. Hopefully dia clear dan tak ada masalah pada awak. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak kira jarak daripada A ke B? Okey, bila kita nak cari jarak atas ke bawah, kita tolaklah. Dan umumnya, dan bukan umum, jarak dia mesti sentiasa nilai positif. Dan kalau kita dapat negatif, itu dia menunjukkan arah. Arah ke bawah ke, arah ke selatan ke, arah ke kiri ke. Itu dia nilai negatif. Jadi positif tu dia ke atas ataupun ke kanan. Tapi jarak tu kena sentiasa positif. Tak pernah ada jarak. Berapakah jarak dari sini ke Kuala Lumpur? Negatif 200 km. Negatif tu tidak. Negatif tu hanya menunjukkan arah jarak tu daripada titik rujukan Ipoh. Okey. Sekarang ni berapakah jarak dari A ke B? Awak tengok di situ. Di sini. Berapa jarak A ke B? Ya, pelajar-pelajar. 6. Okey, 6. Okey, dan sekarang ni cikgu tak menggalakkan anda kira sekotak satu. Okey, 6. Okey, very good. Betul. Okey. Yep. Okey, di sini cikgu tak menggalakkan. Allahu Akbar. Okey. Ya. Okey, cikgu tak menggalakkan awak kira satu kotak, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan macam tu. Sekarang ni kita mula belajar. Kita kira 4 tolak negatif 2. Okey, sama dengan 4 tambah 2 dan jarak dia 6. Okey, faham kan? Okey. Faham, kita terus pergi ke B pula. Okey, jarak B, P ke Q ialah, jadi Q tolak P. Jadi jawapan ni ialah 15 tolak berapa? Okey, negatif 15. Sama dengan cikgu terus buat jawapan 30. Okey, faham ke 30 tu? Maknanya negatif bertemu dengan negatif, dia jadi positif, dia jadi tambah. Jadi 15 tambah 15, 30. Dan awak boleh nampak dari sini. Di sini 15. Oh, cikgu guna warna lain. Okey, dari sini 15 sampai ke sini. Kemudian sambung lagi 15. Memang 30. Okey, ya. Okey. Pergi ke C. Okey, berapakah jarak dari D ke E? Kita ambil E. E ialah 20 tolak okey, tolak negatif 20 sama dengan 40. Okey. Kalau semalam kurang jelas, hari ni cikgu rasa jelas dengan operasi ni. Tapi kalau masih ada yang tidak faham, sila bersuara, bertanya. Okey ke semua? Okey, kita terus ke D. Okey. Kita terus ke D. Okey, jarak F ke G ialah 8 tolak berapa? 8 tolak 0. Bukan 12. Kita bukan tolak angka ini. Kita tolak angka yang di sini. Ini 8, ini 0. Jadi jawapannya ialah 8. Okey, faham ya? Jarak dia jarak mencancang. Kita tengok nilai pada mencancang tu. Itulah. Ya. Yes, correct. Betul. Kita kena nombor mencancang. Jangan kita tengok dia jatuh kat 16 ni, awak ambil 16. Itu tak betul.
Kalau ada satu garisan, cikgu buat contohnya garisan warna biru ni, dari sini sampai sini. Jadi awak ambil 10 tolak 16. Itu salah. Dia di sini 10, di sini kosong. Okey, faham kan? Ada soalan lain? Tak faham? Okey, cikgu. Okey. Cikgu padam balik supaya awak nampak. Okey, ni garis. Bagaimana kita nak cari jarak F ke G? Kita tengok mencancang F di sini 8, mencancang G kosong. Okey, jangan awak tengok tang 12 ni. 12 ni salah sama sekali. Dia bila jarak tu jarak tegak mencancang, kita tengok pada paksi Y ni. F dah berapa, G berapa. Jadi kita dapat sini 8 tolak kosong 8. Kalau rasa tak yakin, nak kira lah 2, 4, 6, 8. Kira lah kalau dah rasa tak yakin, kira sendiri. Tapi secara matematiknya awak akan buat jarak mencancang yang atas tolak jarak mencancang yang di bawah. Okey? Okey. Tak apa, nanti kalau tak faham nanti tanya lagi. Cikgu teruskan dulu. Faham dah. Okey. Kita pergi ke yang seterusnya. Yang seterusnya nombor 5. Okey. Di sini kita akan mula mengira. Okey. Sebelum ni kita kira secara mencancang sahaja. Sekarang kita akan kira jarak sebenar, iaitu jarak garisan sanding ataupun hypotenuse tadi. Ada masalah dinding apa ni, papan putih cikgu ni. Okey. Di sini berapakah beza jarak mengufuk di B ni? Berapa beza jarak mengufuk? Kalau cikgu buat lukiskan gambar secara ni, 4, 1. Okey, 3. Jadi di sini jarak dia 3. Jarak mencancang kosong. Tak betul, tak ada A. Betul, kosong. Okey. Okey. Kita dah belajar tadi. Dia kata jarak AB ialah X2 tolak X1 kuasa 2, Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, jadi di sini maknanya 3 kuasa 2 tolak kosong kuasa 2. Itu suara cikgu ke suara koma? Okey. 3 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 punca kuasa. Okey, berapa jawapan dia? Ada kalkulator? Ayo, itu kalkulator kena masuk dalam gudang tu. 3 kuasa 2 berapa? 9. Tolak kosong? Punca kuasa 9? 3 jawapan dia. Okey, yang pertama jawapan dia 3. Yang pertama jawapan dia 3. Okey. Yang B, yang C berapa? Okey. Berapakah jarak mengufuk? 8. Okey, very good, betul. Jarak mengufuk 8. Okey, yang lain faham ke bagaimana dapat 8? Okey, faham, very good. Jarak mencancang 6. Okey, very good. Okey, berapa jawapan dia? Punca kuasa 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, dapatkan jawapan dulu baru punca kuasa. Okey, 10. Okey, betul. Jadi yang ni kena banyak sikit latihan soalan-soalan macam ni. Okey, soalan yang akhir sekali. Berapakah jarak mengufuk? 4. Jarak mencancang
3. Okey. Jadi punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan 5. Okey. Kalau faham ni maknanya tajuk ini tak susah dah. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini yang lain? Ada soalan? Okey, jarak AB ni kita ini dia formula dia. Okey. Jarak AB kita tahu jarak mencancang 4, jarak memfuk 3, jadi jarak AB tu di sini. Yang cikgu warnakan, cikgu padam balik ya. Cikgu warnakan dengan warna biru ni. Ni jarak AB. Okey, tak nampak sangat. Okey, nampak tu. Itu jarak AB. Di sini kita dapat 4. Okey. Di sini 4. Di sini 3. Jadi jarak AB ni ialah kita gunakan teorem Pythagoras kerana dia adalah segitiga sudut tegak. Punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, jelas? Okey. Okey, kita go on. Jadi tajuk nampaknya makin senang tajuk ni kan. Okey, kita pergi ke yang ke-6. Kita pergi yang ke-6. Okey. Ke-6 ni latihan biasa je lah. Sama je kan? Sama je, tak ada apa. Okey. Jadi 6 ni dah settle. Semalam cikgu tunjuk juga. Okey, yang ke-7. Yang ke-7 ni latihan yang pertama kita akan lalui. Okey, saja je kita bincang. Berapakah jarak AB? Empat. Okey. 6 tolak 2. Okey. 4. Okey, faham kan? Sekarang ni kita jangan kira kotak dah. Kita kira pada angka tu je. Okey, B. Jarak CD. Ya ke? Kira tu. Ha, 5. 12 tolak 7 sama dengan 5. Okey, faham ya? Jarak di sini 12. Tu. Okey. C. Okey. Berapa? Apakah titik E, jarak mencancang dia? Okey. Okey, jarak dia 8. Titik E berapa? Okey, titik E ialah 6 tolak okey, tolak negatif 2 sama dengan 6 tambah 2, 8. Okey. Soalan D, GH. Okey, 14. 10 tolak negatif 4 sama dengan 14. Okey, very good. Nampaknya dah nak habis dah kelas kita ni. Melainkan awak tanya soalan nanti. Okey. Kita pergi ke yang ke-8. Yang ke-8. Okey. Soalan yang pertama tu, berapakah jarak AB? Okey, 4.47. Jadi jarak AB awak boleh tulis terus macam ni je. Jarak AB sama dengan punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Do you get the message? Faham kan? Okey. Ada siapa-siapa nak tanya ini? Faham, okey. Jarak soalan B, jarak AB. Okey, berapa jarak AB tu?
Okey, sekejap cikgu tengok. Aduh, kalkulator ni dah uzur. Itulah masalah dia. Ya. Okey, jawapan dia sama dengan 1/3. Oh, besar sangat. Kecilkan sikit. Sekali. 1/341.6. Okey. Nampak? Okey. Cara dia ialah AB sama dengan punca kuasa 600 kuasa 2 tambah 1200 kuasa 2. Okey, awak dapatlah 1341.64. Okey, 1341.64. Okey. Okey. Rasa-rasanya macam mana lebih jelas? Masa dalam kelas ke masa di sini? Dua-dua. Cikgu. Ya, Hanif? Cikgu rasa di sini lebih senang. Sebabnya cikgu boleh tunjuk direct, dan awak boleh berkomunikasi dengan cikgu pun secara terus, dan tak ada gangguan. Macam dalam kelas tu ada budak melompat, ada budak senyum sendiri lah. Tiba-tiba dia senyum. Okey kan? Jadi cikgu rasa senang je mengajar online ni. Jadi kalau kata lepas ni cikgu, eloknya pagi cikgu ajar sekejap. Tapi itulah masa yang tak belajar tu tak belajar juga. Yang 3 orang budak perempuan maris tu tak ada pun nampak nak belajar. Pesan-pesan kat dia orang tu. Okay, next. Okey, yang seterusnya, berapakah jarak AB? Pertama kita kena cari O ke B. Okey, kita namakan O. O ke B ni berapa jarak dia? Okey, 3. Lepas tu jarak A ke O? Berapa? Okey, 12. Okey. Sekarang kita boleh kira berapa jarak ni. 12.36. Okey, 12.37. Sebab dia ialah 12.369 kan? Jadi 12.37. Okey, betul lah jawapan tu. Okey, jawapan dia ialah jarak AB ialah sama dengan punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Okey, awak dapat 12.37. Okey, sebenarnya senang soalan ni kan. Dia kalau kata masa awak belajar tu tenang, nampak. Tapi masa belajar tu kelang kabut, dengan ada sekumpulan pelajar dia sembang sendiri-sendiri kuat kat belakang tu. Jadi itu jadi kelang kabut. Jadi cikgu hanya boleh suruh dia tak bising sangat. Budak minat belajar payah. Tapi kalau budak yang boleh cikgu kata tolong beri kerjasama, jangan bising sangat. Tu je. Okey, sekarang ni jarak tegak, jarak mendata A ke B berapa? Kena kira jarak jarak tegak, jarak mendata. Sorry. Okey, 9. Padam. Guna warna biru lah, senang berbeza sikit. Okey, 9. Nampak kan? Okey, jarak tegak 7. Okey. Okey, kira berapakah jarak dia tu? Yang ini ialah 4. Okey, sini 4 tolak 3. Maknanya jarak ni 7. Jarak tegak ni 7. Okey. Dari sini 5 tolak tolak negatif 4. Sini 5 tolak negatif 4 sama dengan 9. Okey, nampak kan? Okey. Okey, jadi berapa jawapan dia?
Okey, 11.40. Okey, betul. Jadi sama dengan punca kuasa 9 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Jawapannya adalah 11.40. Okey. Yang lain ada apa-apa nak tanya? Yang 7 tu. 4 tolak negatif 3. Okey. Kalau tidak tahu, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tak yakin, kira. Okey. Okey. Dan ini yang terakhir latihan hari ini. Okey, ini dia yang cikgu kata suruh awak cuba semalam. Okey, bila kita dapat soalan macam ni, pertama, kita cari berapakah jarak tegak soalan A ni dulu. Berapakah jarak mengufuk dia? Jarak X. Cikgu kata paksi X lah. Kosong. Macam mana kita nak dapat kosong? Okay, kita tengok di sini. Ini 1, ini 1. 1 dengan 1 jadi kosong. Do you get the message? Okay, jarak yang kedua. Jarak Y. 4. Jadi berapa jarak dia? Jadi kalau gini, kalau awak nak guna formula pun boleh. Jarak AB, contohnya AB, sama dengan punca kuasa 0 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dia awak akan dapat, guna kalkulator pun tak apa. Tapi sebenarnya ni kalau guru dia ngajar, dia kata bila 4 jawapannya. Mesti 4 juga. Okay, clear kan? Okay, soalan yang kedua. 0, 9 dan 0, negatif 9. B. Berapakah jarak mendatar? Berapa jarak mendatar? Okay, ini jarak mendatar. Jarak mendatar. Jarak 0. Jarak mendatar 0. Jarak mencancang 18. Ya. Jadi sama jarak AB sama dengan punca kuasa 0 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2. Sama dengan 18. Okay, clear kan? Okay, C. Ya, Hanif. Di sini 9. Okay, cikgu padam sekejap. Tekan bunyi. Okay. Di sini 9. Okay, tengok ini 9. Yang ini negatif 9. Jadi maknanya jarak X2 9 tolak negatif 9. Kalau secara logiknya kita nampak macam ni. Ini 1 di 9 di sini. Titik yang pertama ialah 09 di sini. Okay, di sini. Di 9. Ini negatif 9. Ini titik yang pertama. Ini titik yang kedua. Jadi 9 tolak negatif 9 sama dengan 18. Kalau kita kira pun, sini 9 tambah sini 9, 18. Okey. Okey. Yang jadi jawapannya 18. Okey, akhir sekali. D. Jarak C sudah ke? C belum. Okey, C. Jarak dia 7. Okey. Mengufuk 7. Mencancang 0. Jadi jawapannya ialah AB punca kuasa 7 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 sama dengan 7. Okey, faham kan? Okey, dan akhir sekali. Okey, akhir sekali. Jarak mengufuk 15. Berapa jarak mengufuk? Jarak mengufuk
Ini dengan ni. Tak betul. Satu. Jawapan ni satu. Kenapa satu? Kerana ini 8 ni 7. 8 tolak 7. Satu. Okey, jarak mencancang. Okey, jarak mencancang je ni. Okey. Okey, berapa? Kosong. 4 dengan 4. 4 tolak 4 kosong. Jadi 1 kosong. Jadi jarak dia ialah 1/2 tambah 0/2 sama jarak dia sama dengan 1. Itulah dia jawapannya. Okey, jelas kan? Tapi tak apa. Kalau ada masalah boleh tanya. Okey, setakat ya. Empat tolak 4 kosong. Kalau awak tengok dalam gambar rajah pun dia atas garis yang sama. Atas garis X sama dengan 4, satu lagi pun X sama dengan 4. Jadi satu garis. Pada okey. Jadi ada nak tanya soalan lain? Tak ada. Memang sebab yang ni not well prepare untuk soalan lain. Lepas ni kalau cikgu tak ada prepare soalan sebabnya kau macam mana cikgu tu tengah komputer sana ni, cikgu tengah ready untuk geografi. Waktu pertama, waktu kedua sedang prepare lagi ni. Jadi cikgu peruntukkan masa sejam dekat sini, tapi tak sampai sejam lah punya. Dapat habis cepat. Tak apa, bila ada masalah lagi kita boleh buat kelas lagi. Pagi esok ke, bila ke, awak rasa awak perlu, kita buat kelas. Sebenarnya kalau awak nak cikgu habiskan sampai bab 8, bab 7 ni dah nak habis dah ni. Tapi dekat dah, ini dah kira dah hampir-hampir hujung ni. Benda yang penting dalam bab 7 ni ialah awak tahu jarak tegak, jarak mendatar, jarak tegak, kemudian awak tahu jarak condong tu, jarak sanding. Jarak sanding tu ialah teorem Pythagoras. Jadi kalau awak dah banyak latihan jarak sanding macam ni, tengok jangka awak tahu jawapan dia. Yang penting ni ialah angka. Ada ke gambar cikgu dalam ni? Cikgu macam tengok dia ada. Kenapa dia jadi gitu ni? Okey. Jadi jarak sanding, jarak tegak tu, itulah dia. Kalau kata itulah, kalau cikgu teruskan bab 8 ni, yang lain tu mungkin terpinga-pinga sebab mereka tak ikut kelas waktu pagi dan tak ada buat rujukan apa-apa, tak ada buat cover. Kalau awak memang boleh follow dah bab 8 pun. Okey. Kalau kita nak mula tu, awak ready lah apa-apa soalan awak nak tanya. Jadi cikgu rasa setakat ni dulu pagi ni. Okey, sekiranya cikgu tunggu je kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas pagi ni. Cikgu nampak macam tak ada soalan kan? Okey, sehingga berjumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar dan puasa betul-betul, jangan pergi minum air diam-diam. Okey, tak ada ya. Saja je cikgu tahu semua tak ada tu. Cuma kata peringatan bersama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.